Assalamualaikum anak-anak tahun 4. Apa khabar semua? Mualimah doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar lagi tajuk apa? Ya, tajuk bagi subjek sejarah. Okey, baiklah. Untuk meneruskan kelas kita pada topik yang seterusnya, Mualimah nak tanya, apakah maksud sejarah? Okey, ya, betul. Sejarah itu bermaksud peristiwa yang sudah berlaku. Dan peristiwa ini benar-benar berlaku. Ya, anak-anak? Baiklah, anak-anak. Okey, untuk kelas kali ini, kita akan terus masuk pada tajuk 1. Okey, ingat lagi kan sejarah? Sejarah dia sama dengan sirah. Tetapi sirah ini adalah peristiwa yang benar-benar berlaku pada zaman Nabi dan Rasul. Contohnya tentang kisah tentera Abraha menyerang kota Kaabah. Itu benar-benar berlaku. Itu tiada dalam sejarah. Tapi kita katakan ia adalah sirah. Sebab dia berkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul. Okay, kenapa apakah kisah tentang tentera Abraha menyerang kota Mekah, menyerang Kaabah? Sejarah itu sirah itu berlaku adalah disebabkan tentera Abraha berasa sangat jealous, sangat cemburu dengan bangunan yang ada di Mekah ketika itu, iaitu Kaabah. Kerana Kaabah itu selalu dikunjungi oleh ramai orang berbanding di negara dia iaitu di Yaman. Oleh sebab iri hati, rasa marah dan cemburu, maka tentera Abraha telah memanggil tentera-tentera bergajahnya pergi menyerang Kaabah untuk runtuhkan Kaabah tu. Bila Kaabah tu runtuh, maka tiada lagi lah orang akan datang di situ lagi. Dan orang akan pergi ke negara Yaman. Pada waktu tentera Abraha datang menyerang ke Kaabah ketika itu, datanglah burung ababil yang melemparkan batu-batu daripada api neraka. Maka sekelip mata tentera Abraha pun Raja Abraha itu mati bersama gajah-gajah mereka. Itu kisah benar. Dan kisah itu di dalam sirah. Okey, kalau sejarah, dia adalah berkaitan dengan diri kita. Orang biasa seperti kita. Ya? Okey, untuk kali ini, kita akan belajar tajuk iaitu, masih tajuk yang sama, tajuk mengenali sejarah. Tetapi, Mualimah akan terangkan tentang ruang dan masa. Okey, ruang dan masa. Apa itu ruang dan masa? Okey, kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Itu sahaja kita belajar pada hari ini. Menghuraikan sebab dan akibat, kita akan belajar pada kelas akan datang. Baiklah anak-anak, kita tengok di sini ruang dan masa. Okey, kita lihat, kita baca. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, urutan masa ini dikenali sebagai kronologi. Kronologi. Urutan masa adalah sama seperti kronologi. Okey, ingat urutan masa sama dengan kronologi. Okey, konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Okey, konsep masa. Maksudnya masa itu dia panjang. Jadi, kita bahagikan mengikut dekad, abad dan alaf. Okey, manakala konsep masa juga kita boleh lihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, apa itu zaman sebelum Masihi? Okey,
Zaman sebelum Masihi adalah zaman di mana sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey. Zaman Masihi pula dikira bermulanya kelahiran Nabi Isa. Okey, boleh? Zaman sebelum Masihi adalah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, ini kita panggil dia garisan masa. Okey. Garisan masa. Di sini ada 20 sebelum Masihi. Okey, ini 10 sebelum Masihi, 1 Masihi, 10 Masihi, 100 Masihi. Okey, macam negara kita sekarang, pada yang kita duduk sekarang ini, kita ada tahun 2021 Masihi. Okey, yang kita ada sekarang ni kat dunia ni adalah tahun pada zaman 2021 Masihi. Alright. Okey, kita akan teruskan pada tajuk seterusnya. Okey, kita lihat apa itu kronologi. Okey, Mukadimah ada cerita tadi kan. Kronologi adalah urutan masa. Okey, kronologi ni dia adalah satu garisan. Okey, satu garisan. Okey, kemudian dia ada cerita dia. Okey, kronologi. Okey, peringkat pertama apa yang berlaku. Seterusnya peringkat kedua apa yang berlaku. Peringkat yang ketiga apa yang berlaku. Peringkat keempat apa yang berlaku. Okey, nampak tak? Sebab itu perlunya kronologi. Okey, kenapa perlunya kronologi ini dalam sejarah, dalam kehidupan kita? Kerana supaya kita lebih memahami peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey, contohnya kamu lahir 2013. 2013. Lepas tu 2015 kamu berusia 3 tahun. Itu adalah kronologi perjalanan cerita. So kalau kamu buat kronologi, jadi kamu lebih faham. Oh, 2013 saya lahir. 2015 saya berusia 2 tahun. Itu adalah kronologi, garisan masa itu. Okey? Kejap lagi Muallimah akan tunjuk macam mana kronologi bagi kehidupan Muallimah. Okey. Okey, kita tengok dekat sini kronologi di bawah. Peristiwa sekolah saya. Okey. Muallimah buat satu garisan. Okey, satu garisan. Okey, ini kita panggil dia garisan masa. Okey, pada bulan Januari, apa yang berlaku? Persekolahan bermula. Okey, kita lihat pula pada bulan Februari. Peristiwa apa yang berlaku pada bulan Februari? Hari sekolah saya. Di sini adalah masa yang berlaku. Okey, di sini garisan ini kita panggil dia garisan ruang. Okey, tempoh perjalanan itu. Dan ini adalah masa berlakunya sesuatu peristiwa. Okey, dan bergerak lagi ruang masa, gerak lagi ruang sehingga tibalah bulan April. Apa yang berlaku? Hari kantin. Okey, masa bergerak lagi masa. Tibalah di bulan Ogos. Bulan Ogos adalah sambutan hari kemerdekaan. Okey, terus lagi masa bergerak sehingga ke bulan Oktober, iaitu Hari Anugerah Kecemerlangan. Jadi bila ada kronologi macam ini, kamu nampak, bulan Januari sekolah bermula. Bulan Februari Hari Sukan. Bulan April Hari Kantin. Bulan Ogos sambutan Hari Merdeka. Bulan Oktober Hari Kecemerlangan. Okey, bila ada kronologi kita nampak susunan sesuatu peristiwa itu berlaku. Berbanding kalau kita cakap saja bulan 10, bulan 11 kita macam okey bulan 10 kemudian bulan 11 okey, kita nampak dalam fikiran kita. Tapi kalau kita buat bentuk kronologi, itu garisan masa ini, maka kita akan nampak setiap apa yang berlaku. Boleh? Ini adalah garisan masa. Ini adalah ruang dan masa yang berlaku itu kita panggil dia masa. Okey, seterusnya kita lihat glosori. Okey, nampak tak perkataan dekad? Tadi kan Mukadimah kata urutan masa itu dia mengikut dekad, tempoh abad dan tempoh alaf. Okey, bagi dekad dia adalah selama 10
tahun. Manakala abad pula adalah 100 tahun. Dan alaf pula tempohnya adalah selama 1000 tahun. Okey. Contohnya kamu lahir 2011. Okey. Kamu lahir tahun 2011. Okey, sekarang kamu berusia berapa tahun? 10 tahun. Okey, jadi kita ambil tambah dengan 10. Okey, maksudnya dah dekad ni ada 10 kan? Kita tambah 10 sebab umur kamu 10. Kita tambahkan 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. 0, 2. Jadi betul tak? Pada tahun 2021, umur kamu 10 tahun. Okey. Ini bermakna kamu telah hidup dalam dunia ini selama 1 dekad. Okey. 1 dekad bersamaan 10 tahun. Jadi kamu dah hidup dekat dunia ni selama 1 dekad. Okey, macam Mu'alimah sekarang berusia 26 tahun. Okey, berapa dekad Mu'alimah dah duduk dekat dalam dunia ini? Okey, kita kira 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey, kalau 2 dekad, berapa tahun? Okey, 20 tahun. Ini bermakna Mu'alimah dah hidup dalam dunia ni selama 2 dekad. Kamu baru 1 dekad. Kamu dah duduk 10 tahun dah. Mu'alimah dah 20 tahun dekat dunia ni. Mu'alimah dah hidup selama 2 dekad. Okey, kemudian kita tengok abad. Sekarang dunia kita adalah dunia abad ke-21. Jadi tengok dah berapa tahun dah dunia kita ni hidup. Sebab abad ada berapa? Abad ada 100 tahun. Kan? Nampak tak? Ada 100 tahun. Okey, baiklah murid-murid semua. Okey, cuba tengok. Di sini adalah kronologi Mu'alimah yang Mu'alimah nak cerita tadi kan? Okey, kronologi adalah satu garisan masa. Okey, urutan masa daripada 1 pergi ke 2, 2 pergi ke 3 dan seterusnya. Okey, ini kronologi kehidupan Mu'alimah. Okey, nombor 1 di sini. Okey, pada tahun 1993 Mu'alimah lahir. Okey, kemudian Mu'alimah menempuhi ruang masa. Kemudian pada tahun 2000, Mu'alimah masuk sekolah tahun 1. Kemudian, Mu'alimah menempuh lagi kehidupan ruang dan masa. Terus meneruskan kehidupan sehinggalah pada tahun 2006, Mu'alimah sekolah di tingkatan 1. Okey, pada tahun 2006, Mu'alimah meneruskan hidup lagi, menempuh lagi ruang masa. Sehingga pada tahun 2013, Mu'alimah belajar di universiti. Okey. Pada tahun 2018, menempuh lagi kehidupan. Pada tahun 2018, Mu'alimah menjadi seorang guru. Jadi inilah yang kita panggil kronologi. Jadi kita nampak peristiwa-peristiwa yang berlaku itu dengan lebih teratur. Pada tahun 93 lahir. Lepas tu terus tahun 1 masuk sekolah, masuk universiti. Okey. Okey, di sinilah kronologi. Okey, boleh? Okey, jadi kamu boleh buat untuk kronologi kehidupan kamu selama 1 dekad perjalanan hidup kamu. Okey, tengok kat sini kronologi. Nampak ni kronologi kehidupan Mu'alimah. Dan kamu yang telah hidup selama 1 dekad, kamu boleh buat kronologi kamu. Sebab tadi kan kita belajar, zaman bagi kronologi, zaman kita mengukurkan sesuatu yang berlaku itu, masa yang berlaku, kita boleh ukur dengan dekad. Lagi abad. Satu lagi alaf. Kita boleh ukur perjalanan kehidupan kita menggunakan garisan masa dengan menggunakan tempoh bagi dekad, abad ataupun alaf.
Bagi kamu yang baru 10 tahun, kamu ceritakan tentang perjalanan kamu selama 1 dekad perjalanan hidup kamu. Baiklah murid-murid, okey, kita telah habis pun belajar mengenai ruang dan masa. Okey, ruang dan masa itu Mukadimah ulang lagi sekali, dia adalah tempoh berlakunya sesuatu peristiwa. Okey, urutan masa itu kita panggil dia juga sebagai kronologi. Sebab apa perlukan urutan masa dan kronologi? Supaya kita lebih memahami setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okey? Sebagai latihan pengukuhan, Mukadimah ada sediakan satu latihan di dalam internet. Kamu perlu jawab dan kamu perlu hantar kepada Mukadimah melalui link Telegram yang Mukadimah sertakan di dalam tugasan. Boleh? Okey. Mukadimah percaya dan Mukadimah yakin semua anak-anak tahun 4 sangat hebat. Okey? Okey, baiklah. Jadi, tamat sudah kelas kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan dengan tajuk subtopik yang lebih lagi yang tadi Mukadimah tunjukkan, sebab dan akibat. Jadi, kita akan belajar minggu hadapan tentang sebab dan akibat bagi sesuatu peristiwa yang berlaku. Boleh? Alright. Okey, jadi cukup kamu tahu hari ini ruang dan masa adalah urutan masa bagi sesuatu peristiwa. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.